Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma shrah bil Qur'anil 'azim sudurana wa yassir bihi umurana. وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ووسع به أرزاقنا واشف به مرضانا يا رب العالمين أثبنا آمين يا رب العالمين. Okey, insyaAllah, Alhamdulillah, setelah 2 minggu kita tak buat kelas pada hari ini, pada pagi yang insyaAllah diberkati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat sambung kelas kita, iaitu sambungan ayat 61 surah Al-An'am. Sebelum ini kita telah mempelajari ayat 60 dan hari ini kita sambung ayat 61. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazatan hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Jadi itu ayat 61 dan juga 62, insya-Allah Subhanahu wa Ta'ala kita cuba tafsir secara ringkas dan juga i'rab pada hari ini. Jadi Allah Ta'ala berfirman, wa huwa, dan dia Allah Ta'ala Al-Qahir. Al-Qahir ini maknanya yang berkuasa, yang mengatasi. Al-Qahir, yang maha kuasa, yang maha mengatasi, yang maha tinggi, berada di atas segala-galanya. Al-Qahir. Pernah kita dengarkan Al-Jabbar, Al-Qahhar, itu semua adalah menunjukkan Allah Ta'ala ini dia menguasai kesemuanya makhluk. Jadi Allah Ta'ala sebut wahuwal qahir. Di dalam ayat 60 Allah Ta'ala sebut wahuwal ladzi, dan dia Allah Ta'ala yang mematikan kamu pada malam. Dan pada ayat 60 ini Allah Ta'ala sebut wahuwal qahir, dan dia yang berkuasa ataupun yang maha mengatasi fauqa ibadi, di atas hamba-hambanya. Wa yursilu alaikum, dan diutuskan kepada kamu, dan dia mengutuskan ke atas kamu hafazatan. Hafazatan ini jamak bagi hafiz. Hafiz satu, penjaga. Hafazatan maknanya ramai penjaga-penjaga. Jadi hafazatan ini maksudnya malaikat. Maksudnya malaikat-malaikat yang Allah Ta'ala utuskan kepada kita untuk menjaga kita, mencatat segala amalan kita. Jadi Allah Ta'ala sebut di sini, dan dia mengatasi ke atas segala hambanya, dan dia mengutuskan ke atas kamu penjaga-penjaga, iaitu malaikat. Jadi Allah Ta'ala pertama dia guna Al-Qahir. Al-Qahir ini maksudnya yang mengatasi, yang menguasai. Kemudian diguna fauqa dengan ala. Fauqa ini kita telah mempelajari sebelum ini, dia adalah zaraf, kata nama yang menunjukkan atas. Contohnya atas kepala kita ada langit, kita sebut fauqa, atas kepala ada langit. Kemudian juga diguna ala. Ala juga dia bermaksud di atas, tetapi dia adalah huruf jar. Jadi penggunaan fauqa dan ala ini antara maksudnya adalah untuk menguatkan bahawasanya Allah Ta'ala itu betul-betul mengatasi. Allah Ta'ala itu adalah maha menguasai. Tidak ada sesiapa ataupun tidak ada pun makhluk yang dapat mengatasi, yang dapat melawan, yang dapat mencabar
ataupun yang dapat menyekat segala apa yang Allah Ta'ala takdirkan kepada makhluk. Jadi Al-Qahir itu menunjukkan kuasa, Fauqa dan Ala juga menunjukkan kuasa, dan Allah Ta'ala sebut di dalam dua ayat 60 dan 61 ini, Allah Ta'ala sebut pertama tidur, yatawaffakum bil-lail, tidur, dan ayat 61 ini Allah Ta'ala sebut maut, mati. Allah Ta'ala bagi contoh yang mungkin kita tidak sedar bahawasanya kita ini sebenarnya tidak berkuasa. Pertama sekali tidur. Tidur ini antara perkara ataupun antara ciri-ciri manusia yang menunjukkan manusia itu lemah dan dia tidak boleh elak daripada tidur. Kadang-kadang kalau kita nak tahan supaya tak tidur pun kita tertidur juga. Tidak begitu kalau balik kampung kan, mengantuk sangat kan. Jadi kalau boleh kita tak nak tidur, tidak mahu lelap mata je, tetapi terpaksa berhenti tepi jalan, tidur dahulu sekejap, kemudian kita teruskan perjalanan. Kerana apa? Kerana tidur ini walaupun manusia itu hebat ataupun manusia itu mampu, tetapi dia juga tidak dapat untuk mengelak daripada tidur. Apatah lagi mati. Jadi dua benda, tidur Allah Ta'ala sebut di sini. Sebagai manusia cuba fikirkan, begitu juga mati. Jadi kedua-duanya adalah manusia tidak dapat elak, manusia terpaksa tunduk, manusia tidak dapat untuk melawan ataupun menjauhi ataupun tidak tidur ataupun tidak mati. Semuanya tunduk kepada takdir dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Ta'ala sebut Al-Qahir, kemudian dia sebut Fauqa, kemudian dia sebut Ala. Semuanya itu adalah huruf dan juga perkataan yang menunjukkan Allah Ta'ala itu maha menguasai. Dan disebut juga tentang kematian, disebut juga tentang tidur, dan kedua-duanya itu adalah bukti bahawasanya manusia memang lemah dan manusia perlu tunduk kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mengantuk, kena tidur. Bila sampai ajal, maka dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala utuskan alaikum hafazatan. Hafazatan ini malaikat-malaikat yang tulis kita, yang tulis amalan-amalan kita, yang kira, yang catat amalan baik dan amalan yang buruk yang kita lakukan. Dan hafazatan ini dia jamak bagi hafiz. Hafiz ini dia ada 3 jamak dia. Jadi perkataan hafiz ini maknanya penjaga. Dia ada jamak, dia ada 3. Pertama hafizun yang biasa kita jumpa. Hafizun maknanya jamak mudzakkar salim. Ada juga jamak diguna huffaz. Juga jamak bagi hafiz. Dan jamak juga ialah sebagaimana disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu hafazatan. Hafazatan ini juga adalah jamak bagi hafiz. Jadi apabila disebut jamak, maknanya ramai malaikat, banyak malaikat yang Allah Ta'ala turunkan ataupun utuskan untuk menjaga, untuk menulis apa yang dilakukan oleh manusia. Malam siang, maknanya bergilir mereka itu turun untuk menulis amalan manusia ataupun menjaga manusia. Jadi Allah Ta'ala juga menurunkan malaikat untuk menulis. Dan malaikat ini juga dia tidak ada terima rasuah ke ataupun tak boleh kita nak sekat ke. Kerja dia adalah menulis apa saja yang kita buat. Kalau kita buat jahat, dia tulis jahat. Buat baik, dia buat baik. Sama ada zahir dan batin. Jadi itu kerja malaikat. Jadi Allah Ta'ala juga menggunakan perkataan ala. Maknanya manusia juga tidak dapat mengatasi ataupun melawan ataupun menyekat apa yang malaikat itu mahu tulis. Walaupun pangkatnya setinggi mana, sekaya mana, dia tenaga sekuat mana, dia patut ataupun perlu tunduk kepada apa yang Allah Ta'ala utuskan, iaitu malaikat tersebut. Jadi tidak boleh untuk
melawan ataupun menyekat hafazatan, malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia pun ramai, bukan sedikit, sehingga diguna di dalam ayat ini diguna dengan lafaz hafazatan. Hafazatan maksudnya malaikat-malaikat yang ramai. Dan ada di dalam hadis hadis sahih yang disebut oleh Nabi kita, yang Nabi kita bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatan, berganti-ganti malaikat pada kamu pada malam dan juga malaikat pada siang. Maknanya malam dan siang berganti-ganti malaikat turun, diutuskan oleh Allah SWT untuk menjaga manusia. Selain daripada itu ada lagi tugas-tugas mereka. Jadi wa yursilu alaikum hafazatan, diutuskan ke atas kamu malaikat-malaikat, hatta sehingga idza jaa ahadakumul maut, sehinggalah malaikat itu silih berganti turun malam siang, dia tulis amalan makhluk, amalan kamu, amalan saya, amalan semua makhluk kesemuanya. Setiap hari dia datang malam siang, bersilih ganti, bersilih bulan, bersilih tahun, dan bila dia akan tamat, iaitu sehingga apabila datang maut ataupun waktu kematian seseorang. Bila mati maka hilanglah ataupun tidak adalah malaikat yang nak jaga itu. Maknanya dia tidak ada lagi yang nak tulis dan sebagainya. Maka datanglah malaikat yang lain selepas itu, iaitu Israel, yang akan mengambil nyawa seseorang. Itu pun manusia tidak ada kuasa untuk menyekatnya, tunduk kepada takdir kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia ditulis, dikira segala amalannya, sehinggalah apabila datang kepadanya, kepada kamu, apa yang datang iaitu kematian. Maka bila mati maka terangkatlah, tidaklah ditulis lagi, maknanya masuk ke alam lain. Bermulalah fitnah kubur, siksaan kubur dan selainnya. Jadi manusia ini dia ada tiga tempat selama mana dia hidup ini, ada tiga tempat yang malaikat tak tulis. Kalau dia salah pun tak apa. Tiga tempat ini, tiga tempat ini tidak dikira apa saja yang kita buat. Pertama, ini mengikut hadis Nabi. Hadis Nabi, Nabi kita bersabda, pertama, rufi'al kalam, ada hadis Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rufi'al al-qalam an thalatha. Tiga tempat ataupun tiga golongan yang diangkat pen. Maknanya pen itu tidak ditulis. Maknanya amalannya tidak ditulis. Pertama, siapa? An-naim. An-naim. Sebagaimana bila mati seseorang, dia dah tidak ditulis lagi segala amalannya, akan masuk alam lain. Begitu juga orang yang tidur. Walaupun dia masih hidup, tetapi orang yang tidur juga dia tidak ditulis segala, ya, masa tidur. Mungkin masa tidur tu dia meracau ke apa, tapi tidak dikira pen ataupun malaikat dia stop menulis. Jadi an-naim hatta yastayqidha. Termasuklah seandainya dia tak solat. Dia tidur waktu selepas Zuhur, dia tidur. Dia bangun selepas Maghrib. Jadi asar dia tak solat. Tak mengapa. Tidak ditulis sebagai dosa kerana dia tidur. Tapi kena usaha, kena usaha, kena buat beritahu kepada anak ke dan sebagainya supaya kejutkan kita bila asar. Tapi seandainya dah usaha untuk bangun, mungkin kita lajak letih, tidur selepas solat Zuhur, kemudian bangun selepas Maghrib, dan tertinggal solat asar. Jadi solat asar yang tertinggal itu tidak dikira sebagai dosa. Kenapa? Kerana dosa itu dilakukan semasa kerana tidur. Dia tidur. Jadi orang yang tidur ini tidak ditulis oleh malaikat sehinggalah dia bangun. Hatta yastayqidha. Yang kedua, siapa tahu? Budak kecil. As-sabiyyu
daripada lahir, hatta sehinggalah dia bermimpi ataupun sampai umur yahtalimu. Yang ketiga, siapa tahu yang ketiga ni? Pertama orang tidur. Yang kedua kanak-kanak. Dan yang ketiga ialah siapa nak jawab buka mic Nyanyuk pula. Nyanyuk. Ya, nyanyuk ya. Nyanyuk masuk dalam ni tapi sebenarnya adalah orang gila, majnun. Jadi kita lihat orang gila itu kita kata oh nasibnya tidak baik tetapi sebenarnya dari sudut yang lain satu sudut dia tidak baik jadi setiap manusia ni mesti ada dia punya apa Allah Taala nak menunjukkan kekuasaannya, ada kelemahannya, ada kekurangannya. Jadi orang gila ini dari satu sudut kita kata dia tidak ada akal, dia gila dan selainnya. Tetapi dari satu sudut lain lagi amalannya tidak ditulis oleh malaikat. Dosa, pahala sebagainya tidak ada. Dia adalah suci. Ahli syurga, al-majnun. Termasuklah juga orang yang pitam. Contohnya tiba-tiba dia pengsan. Atau dia pitam. Akalnya tak ada, termasuk juga nyanyuk-nyanyuk semua ni, termasuk dalam bab as-sabi dan juga majnun, hatta yaqilu, sehingga akalnya pulih balik. Hatta yaqila, sehingga akalnya pulih balik. Jadi tiga orang ni, tiga golongan ini mereka semua adalah golongan istimewa, dimaafkan, diangkat daripada ditulis oleh dosa-dosanya, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dikira. Jadi ada tiga golongan yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan selain daripada ini semuanya akan ditulis, dicatat. Kalau saya umur saya 46 maknanya daripada 15 tahun sudah berapa? Sudah 30 tahun. Sudah 30 tahun Allah Taala tulis amalan saya. Solatnya, dosa-dosanya ditulis, bergerak setiap hari, setiap bulan, setiap minggu tanpa kita sedar, dan dia akan berhenti bila? Apabila apabila datang kepada kamu kematian, maka malaikat pun serah kepada malaikat yang mencabut nyawa manusia, iaitu Israel. Bila mati tidak ada lagi ditulis. Idza jaa ahadukumul maut tawaffathu rusuluna, dan telah dimatikan rusul-rusul kami. Rusul di sini adalah utusan-utusan kami, iaitu malaikat. Rusul ini jamak kepada rasul. Rasul ini dia adalah lafaz yang umum. Rasul. Rasul ini boleh kita terjemahkan nabi ataupun Rasulullah kan, utusan Allah. Rasulullah boleh. Rasul ini juga adalah postman, penghantar, utusan. Contoh saya nak suruh seseorang itu pergi bagi tahu kepada seseorang, dia adalah utusan saya. Maknanya secara am, maksudnya utusan. Dan di dalam ayat ini, Rasul di sini adalah utusan Allah, yang dimaksudkan adalah malaikat. Cuma diguna lafaz jamak. Rasul ni seorang rasul. Kalau ramai rusulun. Rusulun ni ramai. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala sebut tawaffatul rusul. Ramai malaikat-malaikat. Tetapi kalau kita baca tafsiran, walaupun lafaznya adalah ramai, tetapi yang dimaksudnya adalah seorang satu, iaitu Israel alaihi salam, malaikat Israel. Wahum la yufarritun, dan semuanya malaikat-malaikat itu semuanya tidak mengabaikan tugasan mereka. Semuanya tidak cuai, semuanya tidak leka, semuanya menunaikan tugasan tanggungjawab masing-masing. Tawaffathu rusuluna wahum la yufarritun. Okey, jadi manusia ini tidak ada kuasa. Allah Ta'ala yang maha kuasa, maha mengatasi manusia. Dan antara bukti tanda manusia ini lemah ialah manusia ini tidur
nak menyekat ataupun nak melawan ataupun tak tidur pun tak boleh, mesti dia tidur. Dan juga antara bukti manusia ini adalah lemah, juga manusia ini tidak dapat menyekat, lari daripada mati. Apabila tiba matinya, maka manusia akan mati. Dan bila mati, diangkat, tidak ditulis segala amalannya, terhenti di situ, dan nyawanya akan diambil oleh malaikat Israel. Thumma, selepas itu, bila mati, ruddu ilallahi maulahumul haqqa, akan mereka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya akan dikembalikan, akan dikira, akan dihisab pada hari akhirat nanti. Ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Ketahuilah, bagi Allah jualah kuasa menetapkan hukum pada hari kiamat itu, dialah secepat-cepat pengira ataupun penghitung. Jadi Allah Ta'ala juga nak bagi tahu di sini, mati, kemudian tidur, kemudian dikembalikan, dibangkitkan manusia daripada mahsyar, daripada kubur, kemudian dikira, dihisab. Jadi semua itu adalah manusia tidak berkuasa untuk melawan, menyekat, lari daripada semua itu, dan ia adalah menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala Maha berkuasa, Allah Ta'ala Maha mengatasi. Dan kita kena ingat, ayat ini adalah ditujukan kepada musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah ini adalah golongan yang sombong, golongan yang ego, golongan yang rasa berkuasa dengan apa yang mereka ada, dengan pangkatnya, dengan hartanya, dengan kedudukannya di dalam masyarakat dan sebagainya. Dan kafir Quraisy ini juga mereka menyembah berhala. Jadi Allah Ta'ala nak cerita di sini, kamu yang berkuasa wahai kafir Quraisy, kamu yang ada kedudukan, kamu yang ada pangkat, kamu yang ada harta, kamu adalah sebenarnya tidak ada kuasa. Bahkan kamu juga akan tiba masanya akan mati. Dan pada malam hari kamu akan tidur. Dan setiap hari malaikat menulis segala amalan kamu. Dan semua itu adalah menunjukkan kamu sebenarnya tidak berkuasa. Dan kamu menyembah berhala. Berhala-berhala yang kamu sembah itu pun akan hancur, akan roboh, akan musnah. Dan berhala-berhala itu juga tidak dapat untuk menghidupkan kamu ataupun menyekat kamu daripada mati. Kerana berhala itu sendiri pun tidak ada kehidupan. Bagaimana dia mahu menghidupkan manusia? Dia pun mati. Bagaimana dia nak menyekat orang lain daripada mati? Jadi ayat-ayat ini kita kena ingat, ini adalah surah yang diturunkan di Mekah Al-Mukarramah, dan dia adalah dialog ataupun cara dakwah Nabi kepada kafir Quraisy. Selain daripada kita jadikan iktibar ayat ini kepada diri kita, jadi kita kena ingat ayat-ayat yang kita baca ini, khitab dia ataupun ayat-ayat ini ditujukan kepada kafir Quraisy yang merupakan sasaran dakwah Nabi, baginda Nabi kita Muhammad SAW di Mekah Al-Mukarramah. Okey, itu adalah tafsiran secara ringkas ayat 60 dan juga 61. Jadi sekarang ini kita lihat i'rab surah ini. Sebelum tu kalau ada soalan boleh tanya. Ahlan wa sahlan. Ya, Ustaz, satu. Sila Perkataan hafazah tu, Ustaz. Diterjemahkan malaikat, tapi ada ayat Quran wallahu khairul hafizan wa huwa arhamar rahimin. Yang tu lain pula dia punya tafsirnya, saya. Oh ya, kena tengok ayat. Mungkin ada yang maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ayat yang Haji sebut tadi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hafiz, hafizah ini maksudnya jaga. Maksud secara umum adalah jaga. Cuma di dalam ayat ini, hafazatan ini maksudnya adalah malaikat yang menjaga amalan manusia, yang menulis segala apa yang manusia lakukan secara detail, sehingga ulama tafsir kita yang mengihsa. Ihsa ini membuat analisa, menghantar laporan setiap hari. Bukan kata tulis kemudian tak lengkap, maknanya dia tulis, dia catat, dia buat analisa apa yang data-data yang dia dapat, sediakan laporan, maka dihantar, dicatat di dalam buku amalan manusia.
Dan buku ini akan dilihat balik oleh kita semua apabila di akhirat nanti. Tak boleh nak tolak, tak boleh nak tipu, ada bukti. Sekarang ini pun kita tak boleh nak kita tak boleh dan nak sembunyi apa yang kita buat, apa yang kita laku dan segala apa yang kita amalkan, laksanakan setiap hari. Jadi hafiz ini maksudnya jaga. Jadi Allah yang jaga kita dan ada di sana malaikat juga menjaga kita, iaitu menjaga amalan kita, tulis segala apa yang kita lakukan, menghantar laporan ataupun mencatat di dalam buku amalan kita. Itulah Haji Jamil, mungkin dalam ayat lain maksudnya lain, cuma di dalam ayat ini maksudnya adalah malaikat-malaikat. Okey, ada lagi soalan? Okey, tak ada. Jadi sekarang ini kita lihat i'rab ayat ini. Ayat 61, waw di situ, waw di situ adalah wa'atifah, iaitu huruf ataf. Jadi bila disebut huruf ataf, mesti dia kembali kepada ayat sebelumnya. Jadi ataf kepada wahwalladhi. Jadi seolah-olah Allah Ta'ala nak sebut, dia yang mematikan kamu dan dia yang mengatasi atas semua hambanya. Dia yang menidurkan kamu pada malam hari dan dialah yang berkuasa ataupun mengatasi segala hambanya dan dia yang mengutuskan malaikat-malaikat sehingga kamu habis nyawa, malaikat itu catat segala amalan kamu. Jadi ada beberapa huruf ataf. Jadi kalau kita nak fahami ayat ini, kita kena rujuk sebelumnya lah. Maknanya ada beberapa perkara Allah Ta'ala nak bagi tahu kita. Pertama, ayat 60 itu Allah Ta'ala nak bagi tahu dia yang mematikan kamu ataupun menidurkan kamu. Dan Allah Ta'ala juga nak bagi tahu dia jugalah yang mengatasi, berkuasa ke atas hambanya. Kemudian ada juga selepas itu wa yursil. Wa yursil ini juga adalah huruf ataf dan dialah yang mengutuskan malaikat-malaikat ke atas kamu. Jadi waw ini adalah wa ataf. Atafnya kembali kepada wa huwallazi. Huwal qahir mubtada wa khabaruhu. Huwa itu mubtada, al-qahir adalah khabar. Ini agak pelik sikit. Kenapa? Kerana al-qahir itu ma'rifah. Biasa kita belajar sebelum ini kan, kita belajar ayat jumlah ismiyah. Dia ada rukun kan? Dia ada rukun. Apa rukunnya? Iaitu mubtada. Mubtada dan khabar. Satu lagi khabar. Khabar. Ini rukun ayat isim. Contohnya saya sebut Muhammadun talibun. Muhammad seorang pelajar. Jadi ini adalah jumlah ismiyah kerana dia bermula dengan isim. Muhammad itu adalah kata nama. Jadi dia jumlah ismiyah. Bila jumlah ismiyah, dia ada dua rukun. Dia ada dua rukun. Pertama, al-mubtada. Dan yang kedua, dia ada al-khabar. Mubtada iaitu perkataan yang dimulakan di awal ayat, iaitu Muhammad. Khabar iaitu cerita Muhammad. Apa ceritanya? Jadi di sini ceritanya adalah talib, pelajar. Mungkin kita boleh guna juga selain daripada talib, kita bagi tahu Muhammad wasimun. Muhammad kaca. Ataupun kita juga bagi tahu Muhammad nahifun. Muhammad kurus dan selainnya. Jadi semua ini adalah khabar belaka. Talib, wasimun, nahifun. Dan di antara ciri khabar yang kita pelajari, di dalam buku-buku tersebut, antara cirinya, khabar itu adalah nakirah. Nakirah. Apa itu nakirah? Iaitu isim yang tidak ada alif lam. Isim yang tidak ada alif lam. Dia bukan nama manusia, dia bukan nama khas, dia bukan isim yang ada alif lam.
Nakirah ini isim yang tidak ada alif lam. Itu yang kita belajar. Maknanya khabar ini dia bukan ma'rifah. Bukan ma'rifah. Dia adalah nakirah. Cuba tengok nakirah ini isim yang tidak ada alif lam dan dia juga antara tandanya dia ada baris dua dia tanwin talibun. Muhammadun ini pun ada tanwin tetapi dia adalah nama orang dia nama khas. Tetapi kalau bukan nama khas ada talibun, ada tanwin, ini antara ciri isim itu adalah nakirah. Isim itu adalah nakirah. Jadi kita belajar sebelum ini khabar hendaklah dia isim nakirah, iaitu isim yang tidak ada alif lam. Tak boleh kita sebut di sini Muhammadun at-talib, Muhammadun al-wasim, Muhammadun an-nahif. Tak boleh. Sebab dia adalah khabar. Khabar kena nakirah. Tidak begitu Jelas Jadi semua kita buang alif lam. Cuma dalam ayat ni huwa al-qahir. Kan dalam i'rab tu dia sebut mubtada wa khabar. Maksudnya huwa ini adalah mubtada dan qahir itu adalah khabar. Tapi qahir itu ada alif lam. Ada alif lam. Tidak begitu Jadi macam mana nak selesaikan masalah ini? Jadi yang kita belajar, saya ulang sekali lagi, yang kita belajar ayat isim dia ada dua rukun, iaitu mubtada dan juga khabar. Contoh Muhammadun, kita sebut lain kita sebut bukan Muhammad. Kita sebut kita sebut guru. Al-muallimu talibun ini kita tukar dengan mujtahidun. Mujtahidun. Jadi jumlah ismiyah ini dia kena ada mubtada, dia kena ada khabar. Mubtada kena ada alif lam. Kena ma'rifah. Tengok ada alif lam. Khabar tak boleh ada alif lam. Khabar ni tidak boleh ada alif lam. Contoh saya, kalau saya letak alif lam, tak boleh. Dia tak jadi khabar. Dia akan jadi sifat. Dia akan jadi sifat. Dia tak jadi khabar. Jadi khabar ini yang kita belajar, dia hendaklah nakirah, iaitu tidak ada alif lam. Khabar ini. Dia hendaklah nakirah. Tetapi di dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut huwal qahir. Huwa itu mubtada, qahir itu khabar. Kenapa di dalam ayat ini ada alif lam khabarnya? Itu masalah yang kita yang kita mahu bahas. Siapa ada jawapan? Siapa nak bagi jawapan? Silakan. Boleh je cuba, silap tak apa. Jadi qahir ini dia khabar. Sepatutnya khabar ini nakirah. Tapi di dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut wa huwal qahir. Itu ada alif lam. Siapa nak cuba jawab? Haji Alim nak cuba? Haji Zainal, Profesor? Tak sure Ustaz. Haji Jamil agak-agak apa ada alif lam tiba-tiba ni? Boleh saya cuba Ustaz? Boleh saya cuba? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya sila. Huwallahul khahir. Allah ada Allah tu. Ya, kalau ada Allah pun dia adalah kenapa dia ada alif lam? Khabar tu kenapa ada alif lam? Khabar itu dia nakirah, tidak begitu? Contohnya Allahul khahir, Allahu al-khahir. Mana? Ya. Allah khahir itu mubtada lah, khabar lah. Ya. Ya. Tak tahulah. Huwa Allah. Okey, itu jawapan daripada Haji Razlan. Nanti kita tengok jawapannya. Ada lagi nak cuba?
Sambil-sambil mungkin kita apa hilangkan rasa mengantuk kita tu, cabar sikit dia akal kita. Ya, sila ya. dia jadi sifat naat ke? Dia jadi sifat. Ya, dia jadi Ha, sifat. Tapi sebenarnya dia khabar. Dia dia tak jadi sifat di sini. Huwa mubtada. Huwa tu mubtada, dia ma'rifah lah kerana dia dhamir. Dan khabar dia adalah al-qahir. Ada alif lam. Kalau ikutnya, buanglah alif lam. Qahirun. Kerana kita belajar khabar ini dia nakirah. Tidak begitu. Okey. Jadi, Haji Sifat jawab dia. tadi, dia Sifat adalah sifat. Sifat dia kan. Isim fa'il, ya, dia adalah isim fa'il. Biasa saja isim fa'il pun boleh jadi khabar. Cuma bukan masalah isim fa'il dan selainnya, tetapi masalahnya ada alif lam tu. Kenapa ada alif lam? Okey, jawapan Dia dia. mudah filah ke? Bukan. Jawapan dia ada khabar dia boleh ma'rifah. Dia ada khabar yang boleh ma'rifah. Dia boleh ma'rifah jika dia tidak bertukar dengan sifat. Maknanya dia tidak bertukar dengan sifat. Dia adalah khabar. Tapi kalau dia bertukar dengan sifat, tak boleh kita makrifahkan dia. Contohnya, al-muallimu, saya letak alif lam. Tak boleh. Kerana dia menjadi sifat kepada muallim. Tapi kalau setengah perkataan, tak apa saya guna khabar. Kerana dia bukan menunjukkan sifat. Ada dalam contoh dalam hadis Nabi kan, Nabi sebut ad-din an-nasihah. Agama itu an-nasihah, ada alif lam juga. Jadi di sini alif lam itu adalah ma'rifah dan nasihat itu adalah khabar. Ma'rifah ada alif lam. Tak apa letak alif lam ini kerana dia tidak bertukar dengan sifat. Bukan maksudnya agama itu sifatnya nasihat, tidak. Tetapi agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat, bukan sifat agama. Tapi seandainya dia boleh bertukar dengan sifat, hendaklah kita buang alif lam. Tak boleh letak alif lam. Contohnya al-mujtahid, al-wasim, an-nahif. Kalau saya sebut al-muallimu, al-mujtahidu, maka dia menunjukkan sifat, bukan khabar. Al-muallimu, al-wasimu. Wasim ini adalah sifat kepada muallim. Al-muallimu nahifun, kurus. Jadi kurus ini sifat kepada muallim. Jadi apabila perkataan itu boleh dia menjadi sifat, di mana kalau kita letak alif lam dia akan menjadi sifat, maka pada masa ini kita tidak boleh letak alif lam. Tapi kalau dia tak bertukar kepada sifat, tak boleh keliru dengan sifat, maka pada masa ini boleh kita letak alif lam. Antaranya huwal qahir. Dia yang berkuasa. Jadi yang berkuasa ini boleh jadi khabar, dan tidak ada kekeliruan kat sini. Sama juga dengan ad-din an-nasihah. Ataupun kita sebut Muhammad abuka. Abuka itu adalah mudhaf ilaih. Dia adalah ma'rifah. Jadi tak apa. Ma'rifah tak apa di sini. Ataupun dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. As-Samad itu adalah mubtada, khabar kepada Allah. Tetapi tak apa, alif lam itu boleh dia letak sekiranya alif lam itu boleh diletak pada khabar, ataupun khabar itu boleh ma'rifah sekiranya dia tidak bertukar dengan sifat. Tapi seandainya kalau kita jadikan dia ma'rifah, bertukar kepada sifat ataupun dia menjadi sifat, jadi pada masa ini khabar itu hendaklah ditukar ataupun tetap dengan nakirah. Contohnya yang saya buat ke atasnya, al-muallimu al-mujtahidu. Okey, al-muallimu al-mujtahidu, kalau kita nak terjemah, kita akan terjemah guru yang rajin itu. Apa khabarnya? Khabarnya mungkin kita boleh bagi tahu mufidun.
Mufidun maknanya bermanfaat kepada orang lain. Mufidun. Jadi perlu kepada khabarnya. Kerana al-mujtahidu itu sudah tidak menjadi khabar, tetapi dia menjadi sifat. Jadi kena buang alif lam, barulah dia menjadi khabar. Al-muallimu mujtahidun. Baru dia menjadi khabar. Kena buang alif lam pada ini semua. Jadi di dalam ayat itu Allah Ta'ala sebut wahwal qahiru. Dan dia wahwal qahiru, dan dia berkuasa ataupun dia mengatasi. Dan huwa itu mubtada dan khabarnya adalah al-qahir. Kemudian fauqa zaraf mansub. Zaraf fauqa dibaca dengan baris atas mansub muta'alliqun bimahdhuf hal. Hal di sini mungkin kita boleh takdirkan musta'lian. Jadi kalau saya nak buat ayatnya, saya akan buat macam ni. Wahuwal qahiru. Qahiru ni sifatnya yang malu amal fi'li mungkin yaqharu. Musta'lian fauqa. Jadi ini adalah hal yang disebut dalam i'rab itu adalah mahdzuf. Jadi fauqa ini dia merujuk ataupun bergantung kepada musta'lian. Wahuwal qahir, dan dia mengatasi. Musta'lian berada di atas. Fauqa atas daripada hamba-hambanya. Maknanya Allah Ta'ala ini tinggi. Tinggi mengatasi. Musta'lian ini yang tinggi mengatasi ibadihi hamba-hambanya. Jadi fauqa ini dia merujuk kepada musta'lian, hal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala al-qahir tadi. Boleh jadi fauqa ini zarah mansub, dia isim tempat dan dia hukumnya masuk dibaca dengan fauqa. Muta'alliqun, dia bergantung kepada hal. Hal di situ adalah mahzuf. Mahzuf tidak disebut minad dhamir fil qahir, pada dhamir fil qahir, sebab qahir ini dia isim fa'il. Qahir ini isim fa'il, dia beramal dengan fi'ilnya. Seolah-olah wa huwa qahara yaqhiru, qahara yaqharu ka yaqhiru, wa huwa yaqharu. Sekejap saya tengok kamu ya. Yaqharu wa huwa yaqharu. Yaqharu, di dalam yaqharu itu ada dhamma iaitu huwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selepasnya ada hal musta'lian fauqa. Jadi kalau kita nak pecahkan ayat tu, dia beginilah lebih kurang. Jadi qahir ini ada dhamir iaitu huwa, kerana dia isim fa'il ya'malu amala fi'lihi. Dia seperti fi'il mudhari' ataupun madhi pun boleh. Wa huwa yaqharu, dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala dia berkuasa, musta'lian tinggi, mengatasi, fauqa di atas ibadihi hamba-hambanya. Jadi fauqa ini dia merujuk kepada musta'lian, dan musta'lian ini adalah hal bagi dhamir yang ada pada qahir ataupun yaqhar. Itu maksud daripada i'rab tadi InsyaAllah jelas Jadi kalau kita nak terjemahnya, kita terjemah apa? Dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa dalam keadaan ia itu adalah mengatasi tinggi atas hamba-hambanya, iaitu makhluk-makhluknya. Okay, insyaAllah. Kalau ada soalan boleh buka mic dan terus tanya, tak jadi masalah. Jadi hal minad dhamir, dhamir itu ada pada al-qahir fil qahir, kerana qahir ini isim fa'il ya'malu amala fi'lihi, isim maf'ul ya'malu amala mabni lil majhul. Dia ada dua isim maf'ul dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il yaqharu, kalau isim maf'ul yuqhiru, mabni lil majhul, diatasi. Kalau
Kalau yaqharu dia mengatasi. Okey, ibad mudhafun ilaih. Ibad itu adalah mudhafun ilaih. Ibadi ya. Dan ibadihi, hi itu adalah dhamir mudhafun. Ibad mudhafun ilaih, hi itu adalah mudhafun ilaih. Sebab fauqa itu adalah mudhaf. Fauqa ini adalah mudhaf. Dan ibad itu adalah mudhaf wa mudhafun ilaih, dan hi dhamir itu di akhir itu adalah mudhafun ilaih. Selesai kat situ Kemudian waw atifah, ataf kepada wahwa, huwal qahir ini. Jadi Allah Ta'ala itu dia ada tiga, daripada ayat 60 sampai 61 itu dia ada tiga kuasanya. Pertama sekali dia bagi tahu Allah Ta'ala berkuasa untuk menidurkan kamu. Kamu tak boleh tolak untuk tidur. Setiap orang dia akan tidur. Walaupun dia tahan, walaupun dia elak, pasti dia akan tertidur. Tidak dapat untuk menyekat tidur itu. Itu menunjukkan manusia lemah dan Allah Ta'ala berkuasa. Itu pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala bagi tahu dia mengatasi segala-galanya ke atas semua manusia. Tak kira lah apa-apa saja, manusia tidak ada kuasa, tidak ada kuasa untuk menyekat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga yang ketiga, Allah Ta'ala beritahu dia juga yang menghantar ataupun mengutus malaikat-malaikat. Di mana malaikat ini kerjanya adalah mencatat segala amalan manusia, dan manusia tak boleh menyekat, terpaksa tunduk, ikut saja apa yang telah ditulis oleh malaikat. Tak boleh nak halang, nak padam. Jadi segala kebaikan, keburukan yang manusia buat akan ditulis oleh malaikat. Jadi waw ini adalah ataf kepada wa huwal qahir. Huwal qahir ini ataf kepada huwal ladzi. Huwal ladzi ini mungkin ada ataf lagi kepada ayat sebelumnya. Jadi ayat 60, 61, 62 itu dia adalah ayat yang ada kaitan di antara satu sama lain. Yursilu mudhari' marfu' wal fa'il huwa. Yursilu ini madhi dia adalah arsala. Arsala yursilu. Fi'il 4 huruf. Asalnya adalah rasala. Tetapi ditambah alif hamzah jadi arsala madhin. Mudhari'nya adalah yursilu. Af'ala yuf'ilu. Dan fa'ilnya adalah huwa. Yursilu ini adalah huwa. Okey, apa wazan dia? Wazan dia adalah af'ala yuf'ilu. Arsala yursilu. Jadi kita terjemahkan dengan mengutuskan, menghantar. Mengutuskan ataupun menghantar. Menghantar malaikat-malaikat tadi. Arsala yursilu. Ini bagi ganti nama huwa. Jadi ada huwa di dalam tu. Huwa itu adalah fa'il, pelaku. Jadi siapa yang mengutuskan? Yang mengutuskan adalah dia. Siapa dia itu? Dia itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat ini adalah pegawai-pegawai ataupun petugas-petugas, pekerja-pekerja yang bekerja menurut perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang tidak melakukan dosa ataupun bercanggah dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Wah, kalau hiya, kita tengok sedikit supaya nampak. Kalau hiya arsalat, ada ta sama dengan fa'il yang 3 huruf. Kalau yursilu, ia jadi tursilu. Tursilu. Kalau anta arsalta. Dan fi'il mudhari'nya sama dengan hiya, tursilu juga. Okey, jadi kalau kita nak jadikan fa'il dia adalah huwa, inilah bentuknya, arsala yursilu. Kalau kita nak jadikan fa'il ataupun pelakunya hiya, arsalat tursilu. Kalau pelakunya awak yang hantar, arsalta tursilu. Kalau saya, siapa nak cuba? Arsal. Kalau saya fi'il mudhari' tambah apa di hujungnya?
Ha? Tu. Ya. Pasal tu. Tu. Tambah tu di hujungnya. Saya Mati ke? putuskan. Dan fi'il mudhari' tambah apa di awalnya? Alif kan? Alif. Arsilu. Arsilu. Jadi arsal tu ursilu. Kalau ana saya ursilu. Kalau anta tursilu. Kalau hiya sama juga tursilu. Kalau dia yursilu. Jadi di dalam Quran tadi disebut yursilu. Jadi yursilu di dalam tu ada wa dia. Dan dia itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala yang utuskan malaikat, menghantar malaikat untuk menjaga, menulis segala amalan manusia. Okey. Kemudian alaikum muta'alliqum bi yursilu. Alaikum ini jar wa majrur. Kita dah belajar sebelum ini. Kalau jar wa majrur dia mesti ada ta'alluq. Dia bergantung kepada ayat, kepada fi'il. Jadi fi'il yang dia bergantung di sini adalah yursilu. Atas kamu, apa atas kamu itu? Iaitu diutuskan malaikat itu ke atas kamu. Hafazatan maf'ulun bih, benda objek. Allah Ta'ala utuskan. Utuskan apa? Iaitu malaikat. Jadi hafazatan itu adalah maf'ulun bih. Saya makan nasi. Makan apa? Makan nasi. Nasi itu adalah objek. Dia utuskan. Utus apa? Iaitu utus malaikat. Jadi malaikat itu adalah maf'ulun bih. Hatta lil ibtida. Okey, ini pun banyak kita jumpa sebelum ni, tapi dah lama kita tak bicara tentang hatta. Dan hatta ini dia ada 3 makna, al-ibtida ataupun istinaf. Dia juga boleh memberi makna ataf, dan juga dia juga boleh memberi makna ataf, ibtida dan jar, huruf jar. Siapa masih ingat lagi? Saya pernah bagi contoh akal tu saya makan. As-sama kata ikan. Hatta ra'su. Hatta ni dia boleh berapa? Dia boleh ra'suha. Dia juga boleh dibaca dengan ra'saha. Ra'saha bari atas sini tu. Dan dia juga boleh dibaca dengan ra'siha. Jadi ada 3 wajah. Ra'suha boleh baca bari hadapan. Ra'saha boleh baca bari atas. Ra'siha boleh baca bari bawah. Ini pernah saya cerita dulu, mungkin 2 bulan lepas. Dan saya pesan, ingat ni, kita akan jumpa balik. Begitulah dalam Al-Quran, apa yang kita belajar ni kita akan jumpa balik. Dia ulang-ulang perkara-perkara, kaedah-kaedah bahasa Arab yang hampir sama. Jadi akal tu sama kata hatta. Dalam Quran pun ada disebut di situ hatta idza ja. Hatta idza ja. Dan dia sebut apa? Hatta di dalam Al-Quran itu disebut al-ibtida. Maknanya hatta ini adalah ibtida. Ibtida maknanya ayat selepasnya adalah ayat lain. Dia bukan ada kaitan sebelumnya. Dari sudut i'rab. Okey, kita tengok akal sama kata hatta ra'suha ni. Kalau kita sebut ra'suha, maksudnya saya makan ikan sehingga maksudnya ibtida. Hatta ra'suha ma'kulun. Maknanya saya makan ikan sehingga kepalanya saya makan juga. Kepala pun saya makan. Hatta ini ra'suha, hatta ra'suha dia panggil ibtida. Kalau kita baca dengan hatta ra'suha, dia bermaksud ibtida. Hatta ra'suha kita boleh terjemahkan ra'suha ma'kulun. Ma'kul itu adalah khabar yang dibuang. Kepalanya pun saya makan.
Jadi kalau kita baca hatta ra'suha bermaksud ikan itu saya makan termasuk kepalanya sekali saya makan. Makan habis semua Ustaz. Makan habis semua. Makan habis semua Tak tinggal apa-apa, tulanglah tinggal, kepala pun makan. Kalau hatta ra'saha ini adalah ataf. Ini adalah ataf. Seolah-olah saya bagi tahu wa ra'saha. Wa ra'saha. Saya makan ikan dan kepalanya saya makan juga. Wow ni seolah-olah dia adalah wow. Dia adalah ataf. Ataf dengan wow. Jadi kalau kita baca hatta ra'suha hatta ra'saha, maknanya kita makan ikan itu termasuk kepalanya. Tetapi kalau kita makan ikan, kepalanya kita tak makan, dia kena baca dengan ra'siha. Kalau kita kata ra'suha, ra'saha, maknanya kepala pun kita makan. Kalau kita nak bagi tahu kita makan, tetapi kepalanya kita tak makan, kita kena guna hatta ra'saha. Apa maksudnya? Maksudnya huruf jar, ila. Sebab itulah kita baca dengan baris bawah. Ra'siha. Ra'siha. Jadi yang atas ini dia adalah ibtida'. Ibtida' maknanya ayat selepas itu adalah ayat baru, mubtada' khabar. Mubtada' khabar ataupun fi'il fa'il. Jadi seandainya selepas itu ayatnya lengkap, maka hatta itu adalah ibtida'. Sebagaimana dalam ayat ni, dalam ayat ini dia lengkap. Ada apa, hatta, selepas itu ada fi'il, ada huruf syarat, ada jawab syarat. Jadi ayatnya lengkap, maka hatta itu adalah lil ibtida'. Tapi kalau ayatnya tidak lengkap, selepas itu hanya ada satu perkataan ataupun dia ayatnya tidak lengkap, selepas itu tidak ada ayat yang rukunnya sempurna, maka dia adalah sama ada ataf. Ataf itu kita boleh terjemahkan dengan dan, waw, ataf, ataupun bermaksud ila, jar. Maksud ila. Jadi kalau ataf kita terjemah, saya makan ikan dan kepalanya. Maknanya kedua-duanya saya makan. Ikan, daging ikan itu dan juga kepalanya saya makan juga. Kalau ra'siha bermaksud ila, sehingga. Maknanya sampai kepala saya berhenti makan. Kepala saya tak nak, saya buang. Jadi saya makan ikan sehingga kepalanya. Sampai kepala saya tak makan. Itu maksud ila di sini, iaitu huruf jar. Dia bermaksud tanpa kepala. Kepala saya tak makan. Jadi itulah maksud hatta di dalam bahasa Arab yang selalu kita dengar. Ustaz-ustaz kita dia akan guna ayat ni. Akal tu sama kata hatta ra'suha, hatta ra'saha, hatta ra'siha. 3 baris boleh baca dengan hadapan, dengan atas, dengan bawah. Dan maknanya berbeza-beza. Ada kalau dibaca dengan ra'siha, maknanya makan ikan tanpa kepala. Kepalanya tidak dimakan. Okey, insya-Allah ingat lain kali jumpa hatta ini perbahasannya lebih kurang saja. Ada hatta ibtida', ada hatta huruf jar, ada hatta bermaksud ataf. Ada ayat Quran Ustaz. Ya. Ayat Quran alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Okey, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu hatta ibtidaiyah. Zurtumul maqabir, selepas itu dia adalah ayat yang lengkap. Kalau ayat lengkap dia adalah ibtidaiyah. Tapi ada juga makna sehingga tu bukanlah bermakna maknanya tidak ada kaitan, tetapi dari sudut i'rabnya. Dari sudut i'rabnya hatta itu ibtidaiyah, zurtu fi'il madin dan fa'il, al-maqabir maf'ulun bih, lengkap ayat selepasnya. Tapi kalau ataf lain maksudnya. Soalan Ustaz. Okey, sila Doktor. Yang ibtida' tu sama juga maksudnya istiqnaf Sama saja. Sama seperti waw, ada waw ibtida', ada waw istiqnaf. Dia sama lebih kurang. Maknanya ayat selepas itu adalah ayat baru.
tidak ada kaitan sebelumnya dari sudut i'rab. Soalan kedua, Ustaz. Hatta tu kadang-kadang kalau dia jumpa fi'il mudhari' dia menasab kan. Jadi ni cerita lain lagi. Itu hatta yakuna, maknanya dia menasabkan dengan an mudmar. Ada an selepas hatta tu. Hatta an yakuna, tapi sebenarnya an yakuna itu boleh ditakwilkan kepada masdar. Maknanya isim juga selepas tu. Hatta kauni. Hatta kaunu, ataupun ikut ayat sebelumnya, boleh juga ditakwilkan dengan boleh juga sama ada ibtida ataupun dia adalah ibtida ataupun jar ataupun ataf. Cuma kalau ada fi'il mudhari' kita kena baca baris atas. Contoh saya buat ayat kan. Itu saya kata hatta taku, saya letak baris atas. Kerana dia ada an mudmar, an yang tidak dicatat, ditulis, disebut. An yang tersembunyi. Hatta an takuna. Kalau ikutnya na itu dia baca nu, tetapi kerana ada hatta dibaca dengan na. Beres? Ini ada an. An itu an masdariyah. Kalau kita nak takwilnya boleh takwil dengan masdari kaun. Hatta kaunu, sehingga awak, hatta kaunuka, sehingga awak menjadi. Okey, itu cara ringkas doktor. Jadi ada kalau ada fi'il mudhari' dibaca dengan nasab bi an mudmar, dengan an yang disembunyikan. Ada di hatta itu. Okey, selesai. Kemudian zarfu zaman, zarfu lizamanil mustaqbal. Kita maknanya pada masa akan datang, satu masa pada masa akan datang. Maknanya kamu hari ini kamu ditulis, dicatat segala amalan kamu oleh malaikat. Dan pada masa akan datang ini mungkin sekejap lagi ataupun esok ataupun 2-3 tahun ataupun 2-3 minggu ataupun sebulan, 2 bulan. Pada satu masa akan tiba saat kematian kamu. Diutuskan malaikat untuk mencabut nyawa kamu. Jadi diguna iza. Jadi iza ini adalah kata nama yang menunjukkan masa akan datang. Jadi dalam bahasa Melayu kita terjemahkan apabila satu masa akan datang. Dan dia ada makna syarat. Jadi apabila tiba maut itu, jadi kalau tidak tiba maut itu maka tak matilah. Jadi ada makna syarat di situ. Apabila tiba salah seorang daripada kamu kematian, maknanya saat kematiannya akan tiba pada masa akan datang, maka akan dimatikan. Tapi kalau masa matinya belum tiba lagi, maka malaikat Israel tidak akan mencabut nyawanya kerana masanya tidak sampai lagi. Itu maksudnya mutadamminu makna syarti. Ada di dalam tu iza itu ada makna syarat. Jadi syaratnya sampai masa mati itu, barulah akan dimatikan. Kalau tak sampai maka tak akan dimatikan. Itu semua kita faham kan? Maknanya kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah, dan apabila tiba masanya kita tak boleh nak cepatkan, kita tak boleh nak lewatkan, maka akan dimatikan kita mengikut ajal kita. Jadi idza ini ada makna syarat tersebut, iaitu apabila datang waktu mati kamu maka akan dimatikan. Seandainya syarat iaitu masa mati itu belum tiba, maka tidak adalah malaikat yang akan mencabut nyawa kamu. Allah Ta'ala tidak akan menghantar ataupun mengutuskan malaikat Israel untuk mencabut nyawa kamu. Jadi ada makna syarat muta'alliqun bil jawab tawaffathu. Tawaffathu itu adalah jawab kepada idza ini. Tawaffathu itu adalah jawapan dia. Kita pun dah jumpa sebelum ni kan, ada adat syarat dan ada jawab syarat. Apabila tiba kepada kamu saat kematian, apa jawabnya? Malaikat akan matikan kamu. Jadi kalau syaratnya tidak menepati, iaitu tidak tiba masa kematian kamu,
maka malaikat pun tidaklah mencabut nyawa kamu. Itu jawabnya adalah tawaffathu. Ja'a madhi maftuh. Maftuh maknanya baris atas ja'a itu. Fi'il madhi ini dia mabni, dia tak bertukar. Ja'a tak jadi, ja'a, ja'i, ja'u tak jadi. Kalau huwa ja'a, duduk kat mana pun dia adalah ja'a. Kenapa dia mabni, tidak berubah. Madhi maftuh. Ahada maf'ulun bih. Ahada ini adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih diawalkan, dan dia adalah mudhaf, kum itu adalah mudhafun ilaih, ahadakum. Dan mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah maut. Jadi kalau ditanya apa yang datang, ya datangnya adalah kematian. Seolah-olah kematian ini dia datang, dia berjalan, ataupun kita berjalan kepadanya. Tetapi di sini ja'a ini dia akan tiba, dia berjalan dengan kita semakin dekat, akan tiba masanya, ja'a, dia pun telah tiba kepada kita. Dia pun tiba kepada kita, sampailah saat kita, waktu kita untuk mati. Jadi diguna ja'a seolah-olah mati itu seperti orang yang bergerak, yang datang, yang bergerak, datang, mendatangi kita setiap hari, semakin dekat. Apabila tiba dia, sampai ke rumah kita, sampai pada waktunya, maka malaikat pun akan mencabutnya. Jadi al-maut itu adalah fa'il, pelaku. Jadi pelaku ini kita, sebagaimana yang saya terjemahkan tadi, pelaku yang datang itu adalah mati, bukan orang. Mati itu datang, mendatangi seseorang. Dan maut itu bila fa'il dia marfu' ala hadfi mudhaf, ay dawa'i al-maut. Dawa'i ini maknanya sebab-sebab kematian. Sebab-sebab kematian seseorang itu akan dimatikan. Mungkin sakit, ataupun kemalangan, ataupun apa-apa saja yang menyebabkan dia meninggal. Mati itu ada sebabnya. Tetapi hakikatnya adalah bila tiba seseorang itu mati, akan dimatikan oleh malaikat Israel, malaikat utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tawaffathu. Tawaffa ni dia ada dua mati kat situ. Di dalam Arab tu pun dia sebut tawaffa. Asalnya adalah tawaffa. Yang ini baris mati, yang ini pun baris mati. Jadi bila bertembung dua mati itu dibaca dengan tawaffat hu. Tawaffat hu. Dibuang satu alif tu. Fat hu. Nampak Okey, ada dua mati ni kan. Iltiqa as-sakinah, dan alif itu adalah alif asal perkataan. Dia asalnya wafa. Wafa, tawaffa. Jadi bila ada dua mati itu dibuang alif maksurah tu, kemudian dikekalkan ta ta'nis as-sakinah. Jadi dibaca dengan tawaffathu. Madhi mabniyun 'ala al-fathi muqaddar. Kalau ikutnya dia ada baris atas, tawaffa. Saya tulis sekali lagi. Tawaffa asalnya adalah tawaffa. Itu asalnya. Tawaffa. Kemudian campur dengan tawaffa ini dicampurkan, disambung, digabungkan dengan ta ta'nis. Ta ta'nis sebab dia hiya. Hiya tawaffat. Jadi dicampur dengan ta ta'nis itu kita akan sebut tawaffa, alif ni ataupun kalau saya nak letak ni pun boleh, tawaffa. Jadi macam tu, saya letak alif tawaffat. Macam tu Jadi akhir sekali dibuang alif ni, di hujung ni ada alif ni. Ada alif maksurah kita panggil dia. Saya buat merah ni. Di sini alif maksurah kita nampak dia alif. Okey. Ada alif tu Jadi alif tu, alif maksurah tu sepatutnya dia baris atas.
tawaffa'a, tetapi tak boleh dinampakkan baris atasnya kerana dia fi'il mu'tal akhir. Dia fi'il yang ada alif di akhirnya. Kalau fi'il lain boleh, contohnya saya guna taqattala, ada baris atas di hujungnya. Tapi kalau tawaffa, tak boleh letak baris atas di hujungnya kerana dia adalah fi'il yang ada huruf illah. Jadi fa saja. Jadi dia bagi tahu apa? Tawaffa ini ada baris atasnya yang muqaddar, ditakdirkan seolah-olahnya dia ada di akhir perkataan itu. Tetapi tidak dijelaskan barisnya kerana dia adalah fi'il mu'tal akhir. Fi'il ini kita panggil ajwaf, fi'il yang ada waw di awalnya huruf illah dan di akhirnya juga adalah ada huruf illah. Itulah maksudnya madhi mabniyun 'alal fathah, fi'il madhi dia ada baris atas tetapi tak nampak baris atasnya, seolah-olahnya dia ada pada alif maksurah itu. Sebagaimana yang saya terangkan, tawaffa sepatutnya tawaffa'a, tetapi tak baca tawaffa'a kerana ada alif maksurah. Jadi tawaffa ini seolah-olah ada baris atasnya yang tidak nampak di dalam perkataan ini, yang kita anggap ia ada tetapi tidak dapat dizahirkan baris itu kerana dia adalah fi'il mu'tal. Kalau tidak, dia boleh nampak taqattala contohnya. Jadi apabila digabungkan dengan ta, dibuang alifnya, alif yang warna merah ni, alif maksurah ini dibuang, maka dibaca dengan tawaffathu. Jadilah tawaffathu sebagaimana yang disebut di dalam Al-Quran tu. Tawaffathu. Rusuluna, kenapa dibaca tawaffathu? Kerana rusuluna ini jamak taksir bagi malaikat. Malaikat ini tidak ada jantina dan kita ada kaedah kalau jamak taksir bagi bukan manusia dia diguna dengan muannas. Tawaffathu rusuluna. Rusuluna maknanya utusan-utusan kami. Rusul itu adalah fa'il. Dan ta itu tawaffathu, hu itu adalah maf'ulun bih. Dhamir pada hu itu adalah maf'ulun bih. Rusul fa'il dan dia mudhaf, na itu adalah mudhafun ilaih. Tawaffa rusuluna hu ahad. Jadi hu di dalam tawaffathu itu adalah maf'ulun bih. Maf'ulun bih ni objek. Siapa yang mematikan? Mematinya adalah rusuluna, malaikat. Malaikat dia mematikan. Mematikan siapa? Mematikan dia. Hu itu kembali kepada salah seorang daripada kamu apabila tiba waktu kematiannya. Maka dia akan dimatikan oleh malaikat. Jadi maf'ulun bih muqaddam, maf'ulun bih itu diletak awal, dhamir itu diletak awal pada fi'il, dia adalah maf'ulun bih. Dan rusulu itu adalah fa'il, dia adalah mudhaf, na adalah mudhafun ilaih. Waw haliyah. Waw haliyah ni maknanya ayat selepas itu adalah hal bagi sebelumnya. Wa haliyah wahum mubtada la nafiyah. Jadi hal kepada rusuluna. Rusuluna ni utusan-utusan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dan mereka itu dalam keadaan tidak mengabaikan ataupun tidak cuai di dalam menunaikan tanggungjawab mereka. Jadi mubtada la itu nafiyah dan yufarritun adalah fi'il mudhari' marfu' bi thubutin nun. Yufarritun itu adalah khabar jumlah bagi hum. La nafiyah ini jumlah la nafiyah semua ini adalah nasab hal dan dia adalah khabar. La yufarritu itu adalah rafa' khabar kepada hum. Hum itu kembali kepada rusuluna. Mereka itu, iaitu para malaikat itu, dalam keadaan mereka itu tidak cuai ataupun mengabaikan tanggungjawab mereka. Mereka laksanakan apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada mereka. Jadi itulah i'rab ayat 61. Okey, ada nak tanya? Ya. Tawqa tu mudhaf ya Ustaz?
Ya, fauqa itu dia daraf dan dia mudhaf. Mudah. Dan ibadi itu mudhaf ilaih. Ibadi itu dan ibadi itu mudhaf ilaih lagi. Ya, mudhaf Bukan, ya. wa mudhafun ilaih. Ya. Dan hi itu adalah mudhafu ilaih. Pun mudah. Okey, ada soalan lagi? Soalan sikit Ustaz. Wafa tu mati, tidur ataupun cukup? Mana dia? Wafa. Oh, boleh dua-dua aja. Asalnya wafa ni asalnya menepati, tepat. Mati. Dan kalau kita sebut wafa, kita tepati ataupun kita cukupkan. Cukup kan? Cuma tawaffa juga maknanya meninggal. Maknanya seseorang itu apabila cukup umurnya, tempohnya sampai, lengkap, sempurna, maka tibalah dia mati sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidur tu macam mana Ustaz? Jadi tidur tu macam apa pula? Tidur itu kiasan. Okey, Kias. Maknanya tidur dengan mati ini dia lebih kurang. Jadi Allah Ta'ala nak mendekatkan kita bahawasanya tidur itu ibaratnya seperti mati. Jadi diguna dengan yatawaffa. Tawaffa fi'il mudhari'nya yatawaffa. Kerana tidur ini sentiasa kita tidur. Esok semalam tidur, esok pun kita akan tidur. Maksudnya sentiasa manusia itu akan ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diguna dengan wafa, mati ya. Supaya dia dekat dengan kita bahawasanya tidur itu adalah adik ataupun dia adalah mati kecil sebelum kita mati besar. Jadi setiap hari kita mati, malam nanti kita akan mati kecil, esok pula kita akan mati, akan tiba betul-betul kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi digunakan yatawaffa juga. Saya soalan, boleh tanya lanjut sikit Ustaz? Ya? Boleh tanya lanjut sikit? Boleh tanya lanjut sikit? Okay. Kata apa? Tadi kata tadi semua Ustaz bagi temu tadi kan ada tiga macam apa dia punya solusi lah. Allah satu tu Allah menidurkan semua manusia kan. Tapi ada hadis ke apa kata Nabi Muhammad SAW tak tidur. Tu Rasulullah SAW mukjizat dia tak tidur kan. Ada khasais ada pernah ustaz cakap lah kan. Ya, khasais. Ya? Tak betul. Itu khasais. Itu khasais. Nabi ini matanya pejam tapi hatinya tak tidur. Macam mana mata pejam hati tak tidur? Khasais. Macam mana ejaan? Khasais an-nubuwah. Itu adalah perkara khusus diberi kepada semua Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad saja. Ini perbahasan banyak dalam ilmu termasuk ilmu fiqh. Contohnya Nabi solat dengan anaknya. Cucu dia. Hasan dan Husain kan Nabi angkat letak. Tidak begitu kan? Ada ulama mengatakan itu adalah khususiah Nabi kerana hatinya sentiasa ingat pada Allah. Dan dia bukannya suruhan ataupun perkara yang kita boleh jadi ikutan. Maknanya tak boleh kita saja-saja je ambil cucu kita solat dengan dia, tidak. Sudah pasti kita tak khusyuk lah. Sebabnya ada video anak naik atas kepala, naik atas bawah. kalau tak sengaja tak apalah ya. Maknanya ada setengah orang dia buat cara solat dengan anak. Sepatutnya kita usaha supaya kita solat ini tidak bersama anak kerana anak akan mengganggu kita. Kita solat untuk khusyuk kepada Allah. Dan mereka berdalilkan dia bagi tahu Nabi ini solat dengan cucunya. Jadi itu adalah khususiah kepada Nabi kerana Nabi ini hatinya sentiasa ingat kepada Allah. Walaupun dia pegang cucu, solat dengan cucu, khasais Nabi ya. Dia tidak tidur, matanya hatinya sentiasa ingat kepada Allah dan sebagainya. Walaupun dia tidur, dia solat dengan cucu, hatinya khusyuk. Tetapi kalau kita ambil cucu solat dengan cucu, tak khusyuk lah, bahkan duk main dengan cucu pula. Jadi dah lari daripada matlamat. Jadi itu adalah khasais nubuwah kenabian yang ada khas untuk Nabi kita. Bukan saja dalam sifat-sifat, ada juga dalam ibadat. Di mana dia adalah khas kepada Nabi. Contohnya tahajud. Tahajud ni wajib kepada Nabi. Kita tak wajib pun.
Jadi ada benda-benda yang khasais. Khasais ini jamak kepada khususiyah. Benda yang khas diberi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang ditanya oleh Haji Razlan tadi ya. Di dalam kitab ada Fathul Bari disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam tanam matanya tanam ainuhu wala yanamu qalbuhu. Hatinya matanya pejam tetapi hatinya tak tidur. Ini adalah khususiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita ni kalau tidur semualah. Cuma ada yang tak tidur masa kita tidur. Ini menunjukkan ada roh Haji Jamil. Apabila dicubit tangan kita sakit. Kan apabila diteriak kat telinga kita sedar. Jadi ini menunjukkan kita tak mati lagi. Tapi kalau cubit pun tak bangun, kalau teriak kejut pun tak bangun, itu memang tak ada roh lah. Mati kita. Ya. Jadi kita dah tamat ayat 62, insya-Allah pada minggu depan 61. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung ayat 62. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Okey, terima kasih semua atas kehadiran. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama ya.